Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Pada hari ini cikgu akan mengajar pendidikan moral tahun 2, unit yang ke-12. Tajuknya kerjasama meringankan beban keluarga. Bahagian yang pertama. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks. Buku teks muka surat 81. Lihat buku teks ya. Kerjasama meringankan beban keluarga. Fahami gambar di bawah. Kamala dan keluarga sedang membuat persiapan untuk majlis perkahwinan kakaknya. Senaraikan tugasan yang dilakukan oleh Kamala bersama-sama keluarganya. Kita tengok. Apa tugasan? Apakah tugasan yang dilakukan oleh Kamala bersama-sama keluarganya? Antaranya ialah yang boleh nampak lah. Nampak ni tak? Ni apa? Nampak tak ni apa? Dia buat apa ni? Ini mungkin ni abang Kamala. Sedang memasang lampu. Kemudian di sini Kamala mungkin ada dua abang. Abang yang kedua sedang menyusun kerusi. Lagi apa? Nampak tak? Ini bapa dengan Datuk Kamala buat apa ni? Meletakkan pokok pisang. Dia meletakkan pokok pisang. Kenapa dia letakkan pokok pisang? Siapa tahu? Kenapa dia letakkan pokok pisang? Siapa tahu? Bagi masyarakat India, apabila ada buat majlis perkahwinan, generasi tua kaum India selalunya akan datuk dengan datuk ayah, datuk akan merestui mereka dan mendoakan mereka supaya hidup bahagia dan mempunyai anak-anak. Jadi pokok pisang tu adalah lambang yang digunakan kerana pokok pisang ni dia subur. Pokok pisang dan biasanya akan pilih pokok pisang yang subur dan mampu melahirkan zuriat, melahirkan anak. Biasanya dia akan kaum India akan meletakkan 2 batang pokok pisang yang mempunyai buah. Dan buah itu masih ada jantung pisang. Pokok pisang tu dia diikat dekat tiang kemah supaya dia tegak dan tidak jatuh. Itu kalau maknanya kalau misalnya kalau kita nampak ada majlis kemudian nampak ada batang pisang, itu maksudnya ada majlis perkahwinan yang ataupun upacara-upacara yang mengembirakan. Itu pokok pisang lah. Kemudian kita nampak Kamala tu sedang yang mana satu Kamala ni? Ni keluarga dia. Mak dia menghias kemah. Menggunakan daun yang dibentuk. Letakkan di atas tu, di atas kemah. Kemudian kalau nampak ni, ni buat apa ni? Ni apa ni? Ini nama dia Rangoli.
Rangoli ni, ini hiasan lantai, menggunakan beras yang berwarna, ataupun tepung yang berwarna, ataupun kelopak bunga. Digabung-gabungkan lah. Tu supaya kelihatan rangoli ni berbentuk, dia kalau tengok macam berbentuk bunga kat situ ya. Jadi itu bahan-bahan yang digunakan, dibuat di lantai. Bukan senang tau nak buat ni ya, bukan senang. Cantik kan? Jadi mereka ni, keluarga Komala ni buat ni secara bekerjasama. Kerjasama. Apa maksud kerjasama? Buat kerja sama-sama. Kerjasama, buat kerja sama-sama. Supaya ringan beban tugas yang perlu disiapkan, perlu dibuat. Itu. Kalau kita tengok buku teks, buku surat 81. Cuba kita tengok buku teks 82. Kita cuba baca. Kita cuba baca. Email. Kita tengok kita baca kepada sahabat saya Jessica. Apa khabar Jessica? Keluarga saya baru saja selesai menuai padi. Menuai padi tu. Menuai padi ni potong padi. Padi tu dipotong. Padi tu untuk jadi beras. Jadi beras yang kita makan nasi tu, itu daripada beras. Beras tu daripada pokok padi. Padi tu dipotong, dituai, dipotong. Dapat hasil. Sekarang kami sibuk dengan persediaan menyambut pesta keamatan. Saya membantu ibu menyediakan makanan dan minuman. Ayah dan abang mengemas serta mengecat rumah. Kakak dan nenek memasak makanan tradisional. Kami sekeluarga seronok dapat bekerjasama. Bagaimanakah persiapan Jessica sekeluarga sebelum menyambut perayaan hari Christmas? Harap Jessica dapat menceritakannya. Ini kawan Jessica. Namanya Nueleh. Nueleh ni adalah kawan Jessica. Dia surat tu dihantar ke Jessica. Jadi kalau melihat daripada surat ini, email ini, di sini ada senarai yang menunjukkan kerjasama, iaitu yang pertama kat sini menyediakan makanan dan minuman, mengemas. Ini senarai apa? Senarai tugas bersama keluarga, senarai tugas. Contoh, mengemas serta mengecat rumah. Mengemas rumah, mengecat rumah. Dibuat bersama-sama. Kakak dan nenek memasak makanan tradisional. Masing-masing ada tugas masing-masing. Jadi, program ataupun aktiviti dapat dijalankan dengan lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, sebab masing-masing ada peranan, ada kerja masing-masing, membantu, bekerjasama. Kami sekeluarga seronok. Seronok ni adalah perasaan apabila kita telah melakukan sesuatu yang baik. Apa kebaikan di sini? Kerjasama. Itulah tajuk kita, bekerjasama. Kita nak memahamkan macam mana kita nak bekerjasama dekat rumah nanti. Lepas belajar ni, murid-murid boleh, bila dah ada senarai, murid-murid boleh tahu nak buat apa. Idea tu boleh datang. Nak buat ni lah, nak tunjukkan yang kita ni bekerjasama. Boleh jadikan tu sebagai matlamat kita.
cita-cita kita ataupun target kita dalam sehari dua ni, kita nak buat sesuatu yang menunjukkan kita bekerjasama. Jadi nak buat apa? Ni pembelajaran kita pada hari ni adalah nak melihat nak buat apa. Okey, Jessica membalas surat ni pada halaman yang halaman ke-83. Macam mana tengok? Kepada sahabat yang dihormati, nulis, saya sihat. Kami sekeluarga akan menyambut hari Christmas pada 25 Disember nanti. Kami akan bekerjasama membuat persiapan sebelum perayaan. Sebelum perayaan, nak kena ada persiapan. Nak kemas rumah, cantikkan rumah, beli baju baru, nak memasak biskut, buat biskut, nak kena buat persiapan tu, kena bekerjasama. Tak boleh seorang aja yang buat, yang lain tidur. Tak boleh. Saya dan kakak menghias pokok Christmas dengan lampu yang berwarna-warni. Ibu dan adik membalut hadiah untuk diberikan kepada ahli keluarga serta tetamu. Siapa yang datang ke rumah Jessica ni dapat hadiah. Dapat hadiah. Ni dah ada sediakan hadiah ni. Ayah menggantung hiasan pada pintu. Tu tugas ayah, menggantung hiasan pada pintu. Ada je idea-idea yang boleh kita buat. Kami bekerjasama menceriakan ruang tamu. Jangan kata, tak tahu nak buat apa. Ini idea dah bagi dah ni. Yang ini perayaan Christmas. Kalau ada perayaan Deepavali ke, Tahun Baru Cina ke, sama juga. Ada menceriakan ruang tamu, menggantung hiasan, ada juga, sama je. Kita mencantikkan rumah. Saya sekeluarga berasa sangat gembira untuk menyambut hari Christmas. Kat sini dibagi contoh tugas yang menunjukkan kamu ni bekerjasama. Sebab kita nak memahami apa itu bekerjasama dengan melihat contoh-contoh tugas bersama keluarga. Ini antaranya menggantung hiasan dan sebagainya. Dan selepas ni cikgu ada contoh-contoh yang lain supaya kamu boleh mengikuti contoh-contoh tersebut. Kamu lebih memahami nak kerjasama ni macam mana nak buat kerjasama ni macam mana apa beza kerjasama dengan rajin Jadi tu beza. Tu yang cikgu nak terangkan kepada kamu untuk bahagian yang pertama ini. Okey, contoh yang pertama. Ini. Apa yang sedang mereka lakukan ni? Apa sedang mereka lakukan? Ini mereka sedang mengemas rumah. Mengemas rumah bersama-sama keluarga. Nampak? Ada yang menyapu sampah, mengelap meja, membersihkan habuk, mengelap cermin, membuang sampah. Masing-masing ada peranan dia. Apa dia tengok? Ada ikan, ada pinggan bersih, penuh lagi dalam mangkuk ni. Ada tom yum, sedapnya. Ini menyediakan makanan. Ini kamu boleh buat ni. Boleh bekerjasama dia. Bekerjasama ni bukan buat seorang-seorang. Dia ada bantuan. Dengan ibu, dengan kakak, dengan ayah. Dia nak bawa ke mana ni? Berat tu meja tu. Apa aktiviti ni? Apakah yang mereka lakukan? Apa dia? Mengangkat meja bersama-sama. Bersama abang, bersama ayah. Ni meja ni berat ni. Tapi seorang tak ada kat sebelah sana. Macam mana nak angkat ni? Sepatutnya ayah kat sebelah sini, abang kat ujung sini, yang ni kat sebelah sini. Yang adik ni sebelah sini. Dah betul dah tu.
Dah betul dah tu. Tapi ayah kena kat ujung sana. Sebab sana berat tu. Ini gambar sahaja ya. Okay. Berkebun. Berkebun. Cangkul tanah. Menyiram pokok sayur. Memetik hasil tanaman. Ini semua ialah aktiviti berkebun. Ni berkebun ni. Berkebun bersama keluarga. Nampak? Lagi apa? Lagi apa? Betul apa tu? Menjemur pakaian, menjemur baju dekat ampaian. Dia jemur. Siapa yang ada dryer, dia boleh pakai dryer. Tapi pakai dryer kan banyak guna elektrik. Kalau cuaca panas, boleh menjemur, jimat dan pakaian pun kering ya. Jadi tolonglah. Kita tolong ibu. Kita bekerjasama dengan ibu menjemur bersama-sama. Jadi cepat siap. Apa faedahnya? Cepat siap. Jadi hubungan kamu dengan ibu bertambah erat, bertambah bagus. Kan? Kemudian apa? Menjimatkan perbelanjaan. Kalau tak ada, masuk dalam dryer. Ibu masukkan dryer, memanglah kering, tapi kos elektrik itu bertambah. Jadi macam ni menjimatkan. Itu adalah kebaikan apabila kita bekerjasama membuat sesuatu aktiviti. Gambar menunjukkan mereka membuat persiapan sambutan hari jadi. Ada kek, ada belon, ada makanan yang sedap-sedap. Ini kenalah bekerjasama. Tengok apa jadi? Kebaikan kalau bekerjasama, mengeratkan hubungan. Semua tu rapatkan hubungan tu. Dan kerja pun cepat dapat disiapkan. Ni gambar menunjukkan apa? Rumah cat tu dah tak cantik, dah buruk. Jadi ayah pergi kedai beli cat, lepas tu cat lah sama-sama. Kan? Ni ayah kamu cat, kamu tolong cat dinding. Apakah kebaikan bekerjasama? Sama je dengan yang lain. Kebaikan apa? Dia meringankan tugas ayah. Beban ayah meringankan, kuranglah sikit penat ayah tu sebab kamu tolong. Lagi ramai lagi bagus. Kemudian menjimatkan masa, cepat siap mengecat cepat. Kerana mengeratkan hubungan kekeluargaan kamu dengan ayah kamu, hubungan semakin erat. Dan ia menjalin kemesraan, bertambah mesra kamu dengan ayah kamu. Sambil cat tu, ayah kamu cerita masa muda-muda dia buat apa. Kan? Jadi mesra. Kamu pula bertanya, ayah, kenapa ayah cat ni warna biru? Kenapa tak cat warna pink? Contoh kan. Okey. Tengok. Ni aktiviti bekerjasama. Membantu ibu membersihkan bilik air. Sama dia. Apa kebaikannya? Sama kan? Meringankan tugas ibu, menjimatkan masa, cepat siap kamu tolong, mengeratkan hubungan kamu dengan ibu, kemudian menjalin kemesraan, bertambah mesra. Ya, sambil-sambil tu borak-borak lah, cerita-cerita lah. Cerita pasal kawan ke, kawan bagi hadiah ke, kawan merajuk kat kamu ke, ceritalah kat ibu. Sambil-sambil kamu buat kerja tu, janganlah diam aja. Macam tu, ambil lah peluang. Betul ni aktiviti apa yang kamu boleh buat. Memasang kemah. Kalau kamu pergi berkemah, ayah bawa, asyik duduk rumah aja. Ini waktu COVID dah kurang atau sebelum ni ataupun akan datang, COVID dah kurang,
dan ayah kamu dah ada 2 suntikan, jadi bolehlah pergi kalau dibenarkan oleh kerajaan. Sekarang tak boleh lagi. Tapi kalau boleh, macam ni lah, sama. Lagi apa? Ni aktiviti membuat biskut. Tengok tu. Ni kamu lah kamu tekak biskut tu, tepung yang telah diuli ni. Lepas tu ibu memasukkan ke dalam oven. Jadi dia dibakar dan jadilah biskut yang enak sekali. Ni apa ni? Dia buat apa? Mengemas stor. Stor pun kena kemas. Kalau tak kemas nanti datang apa? Cik Siti. Kenal tak Cik Siti? Si tikus. Tikus datang kat dalam tu. Lipas pun ada datang. Semut pun ada. Anak-anak pun ada. Bersepah kan. Kalau cari barang tu, kalau bersepah tak tahu yang mana nak cari. Tak tahu. Bersepah tak tahu. Kemaslah. Jadi lain kali perlukan barang tu, kita masuk tinggal ambil je. Dah angkat pakaian daripada ampaian, kena lipat. Kalau buat seorang memang lambat siap. Jadi kamu tolonglah ibu melipat baju. Ni apa ni? Mengemas rumah. Tengok, ada yang menyapu sampah, ada yang menyusun sofa, letakkan tempat yang sepatutnya. Ada yang mengelap tingkap berhabuk, kadang-kadang berminyak. Aja tak berminyak. Kalau ada orang datang aja, kamu tengok mengintai pula. Mulut kamu lepas makan nugget kan. Dah terkena dah minyak nugget tu dekat. Dah kan tak cantik dah. Comot. Lap lah sekali-sekala. Jadi biarkan. Ada habuk tu. Tengok memasang langsir yang telah selesai dibasuh. Ini aktiviti bekerjasama, nampak? Macam-macam yang boleh kita buat. Kenalah ringan tulang. Rajin kena buat. Ni macam tadi membantu menghidangkan makanan. Ni mencuci bilik air. Tolong ayah cuci bilik air, mop bilik air. Pakai sabun yang paling kuat sekali. Kalau tak ada, tak mau hilang dia punya kekotoran dekat dia punya tiles tu kan, lantai tu. Dia kena gosok dengan berus pakai bahan pencuci yang kuat. Baru boleh bersih. Ni nak kena tolong ayah lah ni. Ni anak lelaki lah buat. Ni apa? Membersihkan ruang tamu. Membersihkan ruang tamu. Ada yang menyapu, ada yang mengelap, ada yang membersihkan habuk. Ruang tamu pun ada habuk ni kalau ada tanah dekat sebelah rumah tu, rumah semi-D ke, corner lot ke, rumah banglo ke, ataupun kadang-kadang ada sedikit tanah di hadapan rumah. Dekat road tempat letak kereta ada tanah saja depan tu ada tanah sikit, bolehlah tolong tanamlah pokok-pokok yang kecil-kecil ni, pokok bunga, pokok sayur, pokok cili, pokok terung pokok terung. Berbakti kepada tanah, kita tidak akan rugi dapat hasilnya bersama-sama. Ni bersama-sama. Sambil-sambil itu borak-borak lah. Cerita-cerita sikit, tanya ayah. Ayah tahu tak kenapa COVID ni masih lagi ramai dijangkiti? Nanti ayah pun, macam mana tak dijangkit? Macam-macam nanti ayah kata kan. Tak ikut SOP contoh kan. Kita kenalah ikut SOP dan kenalah suntik vaksin yang dewasa 18 tahun dan ke atas. Ni gambar menunjukkan gotong royong membersihkan halaman rumah ataupun kawasan luar rumah kat sini.
ada yang apa ni menjaga ni pokok lidah buaya ni. Di apa ni dibersihkan. Dah besar dah ni. Dia bukan tanam dah ni. Dia dibersihkan. Kalau ada rumput-rumput kecil-kecil tu dicabut. Ada sampah-sampah tu disapu. Perlu dibuang. Perlu dilap tingkapnya. Kereta tu dibasuh. Jangan tak dibasuh. Ini semua kan longkang tu dibersihkan. Jangan ada tersumbat. Nanti nyamuk Aedes ada. Kan? Yang ini tengok membantu ibu ni di dapur. Membantu ibu di dapur. Ibu memasak. Tolonglah potong-potong kentang. Potong-potong bawang. Tolong ibu supaya apa? Supaya tadi 4 kebaikan yang sama dengan yang apabila ada kerjasama ni sama, iaitu pertama, dia meringankan tugas yang kita tolong, tugas ayah, tugas ibu, dan juga dia menjimatkan masa, cepat siap, kemudian dia mengeratkan hubungan kekeluargaan dengan hubungan, kemudian dia akan menjalinkan kemesraan. Semakin mesra kamu dengan ibu kamu, ada banyak benda yang boleh dibicarakan, dicakap bersama-sama, macam tu. Untuk minggu ini kita cuma mengenal kerjasama tu macam mana, tugas-tugas di rumah yang kita boleh lakukan untuk bekerjasama meringankan beban keluarga. Untuk minggu ini kita fokus kepada itu sahaja. Untuk tugasan minggu ini kamu buat muka surat 64 sahaja. 64 sahaja. Kamu lihat gambar. Kalau kamu perhatikan gambar tu tadi cikgu dah terangkan. Dan kamu cuma perlu baca 4 pernyataan, 4 pernyataan baca dan ditulis semula di bawah gambar tu. Jadi memadai untuk minggu ini. Apa yang penting ialah kamu faham kerjasama tu apa. Buat kerja sama-sama. Dan kamu juga perlu tahulah apa kebaikan tadi, ada 4 kebaikan utama kalau kita bekerja sama. Dan contoh apakah tugas-tugas yang kamu boleh buat di rumah untuk menunjukkan yang kamu ni memang seorang yang bekerja sama. Itu tugas-tugas, contoh-contoh tugas tu ialah kamu boleh ikut. Sebenarnya ada banyak lagi contoh, ada banyak lagi aktiviti yang kita boleh buat. Sebenarnya banyak lagi. Ini yang cikgu tunjukkan adalah sebahagian sahaja. Apa sahaja yang meringankan beban keluarga, beban ibu dan ayah. Apa sahaja yang mengeratkan hubungan, bersama-sama, buat kerja bersama-sama, buat benda tu bersama-sama, tak seorang-seorang. Apa sahaja yang boleh menjimatkan masa, tugasan yang boleh masa, maka itu boleh masuk dalam kerjasama tadi. Okey. Jadi sekianlah murid-murid. Cikgu harap kamu faham pelajaran cikgu pada hari ini. Jangan lupa yang masih belum subscribe channel cikgu, bolehlah subscribe. Okey, sekian, terima kasih, bye.